Okay. Hai, Assalamualaikum. Salam ceria. Salam 20 Ramadan. Kita ada 10 hari lagi untuk kita menyambut perayaan Hari Raya. Tapi macam tak raya je kan? Okay. Untuk hari ini kita jumpa lagi dalam Tanya Dentist. Hari ini bersama saya lagi. Dan hari ini topik yang lain dengan doktor yang lain. Kita perkenalkan kat sini ada Dr. Azam. Hai Dr. Azam. Okey, ada Tazan dari klinik gigi Madata Care. Kita menjaga klinik gigi Madata Care Cawangan Puchong. Ini punya topik agak saya rasa biasa sebab tajuknya pun dah tampal tayar atau cabut tayar. Cabut tayar atau ganti tayar? Tayar. Apa benda tu? Okey, Doktor. Hai Dr. Azam. Apa itu Okey, maksud hai. dengan Sorry, internet slow sikit. tampal tayar atau ganti tayar? Okay, Okey tu, kepada semua, jelas ke? kejap kita tunggu Dr. Azam dulu. Okey. Hello, Hai Dr. okey. Azam, kenapa tadi teknikal ya? Internet slow sikit, ada masalah internet sikit, okey. Okey, jelas eh? Okey. Okey, boleh eh? Jelas. Alright. Okey, Doktor apa khabar? Okey, alhamdulillah sihat, masih berpuasa lagi. Okey. Okey, sebelum tu untuk semua jangan lupa untuk share atau share, komen IG, IG. Komen FB Live ni kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya. Kalau ada apa-apa nak suarakan pandangan silakan, boleh komen semua, nak cakap hi pun boleh. Okey. Jangan lupa juga untuk masuk ke grup FB Dentist kita. Kat situ ada banyak info-info yang boleh kita tengok, ada banyak info-info berkenaan gigi ataupun tentang rawatan gigi. Masuk FB tanya dentist ataupun satu lagi tanya kids dentist. Yang tanya kids dentist tu adalah khas untuk kanak-kanak, untuk pergi dengan kanak-kanak. Okey doktor. Kita teruskan kepada kita punya tajuk hari ini. So doktor boleh terangkan kepada kita apa maksud tampal tayar dengan ganti tayar? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Dr. Azam daripada My Dental Care Cawangan Puchong. Alright. So tajuk kita hari ini adalah tampal tayar ganti tayar. So apa kaitan tayar dengan gigi? Okey. Alright, berkaitan dengan tajuk tersebut adalah lebih kepada adakah gigi tu patut dirawat ataupun dikembalikan fungsi dia ataupun kita perlu gantikan gigi tu ataupun dengan erti kata lain kita perlu buat cabutan kepada gigi tu. Okey. Sebelum kita mulakan kepada topik, kita dalam bulan puasa ni kita seringkali ada masalah mulut berbau. Okey. Dan kadang-kala mulut berbau tu bukan sahaja daripada disebabkan kita berpuasa. Cumanya mungkin disebabkan ada gigi-gigi yang berlubang yang menyebabkan ada makanan sangkut dan bila kita berpuasa keadaan dalam mulut kita kering, waktu itu adalah waktu yang paling aktif sekali bagi bakteria untuk dia bertindak dan disebabkan itu bau itu lebih kita perasan ketika bulan puasa biasanya. Okey. Dan kita sebagai umat Islam memang disarankan sangat-sangat untuk menjaga kebersihan gigi. Dan kalau ikutkan daripada Rasulullah SAW, beliau ingin mewajibkan bersugi setiap kali sebelum memulakan solat. Okey. Alright. So basically hari ni kita akan bercerita tentang gigi, ciri-ciri gigi tersebut yang mana yang boleh dirawat, yang mana yang tak boleh dirawat dan perlu dicabut. Okey. Okay, so kita akan ceritakan, maksudnya tampal tayar atau tukar tayar ni gigi mana yang boleh dirawat atau gigi mana yang boleh diselamatkan lah. Okay, so saya nak tanya mengenai kalau sakit gigi. Sakit gigi ni ada banyak jenis ke doktor ke dia sakit je? Atau dia ada kena bengkak ke? Itu kategori macam mana tu?
Okey. Kebiasaannya sebelum mulakan rawatan, doktor dia akan tanya beberapa soalan berkaitan dengan sakit tersebut. Ada setengah orang yang dia rasa sakit tu datang sekali dengan bengkak, mungkin bengkak di gusi sahaja atau bengkak sekali dengan bengkak di muka. Ataupun yang tak ada rasa bengkak, cuma rasa sakit sahaja, okey. Dan sakit tersebut mungkin boleh jadi berterusan ataupun boleh jadi sekejap-sekejap. Jadi apabila doktor bertanya, biasanya dia akan tanya dulu jenis sakit yang macam mana. Sama ada sakit yang pertama sekali menyucuk-nyucuk, okey. Yang kedua dia rasa menekan-nekan dekat gigi tu, dan yang ketiga adalah rasa berdenyut-denyut sepanjang masa. Okey. Lepas tu kita akan Okey. tanya lagi, sejak bila gigi tu dah sakit? Adakah baru malam tadi ataupun baru sekejap tadi baru lepas makan dah sakit? Okey. Dan juga mungkin sakit tersebut dah berlarutan, dah berpanjangan sebelum mungkin dah sebulan, 2 bulan sebelum ni. Okey, yang itu perlu diberitahu kepada dentist jugalah sebab kita nak tentukan dah berapa lama gigi tersebut dia terdedah kepada sakit tersebut. Sebab itu menunjukkan chances untuk gigi tu sembuh balik selepas rawatan. Okey. Dan juga apabila sakit tu menyerang, tolong perhatikan berapa lama sakit tu berlaku. Ada setengah sakit yang hanya apabila kita makan dan minum dia datang dan kemudian lepas 1-2 minit dia akan hilang sendiri. Tetapi akan ada sakit yang mana dia tiba-tiba saja datang dan sakit dia berlarutan hingga 1 hingga 2 jam ataupun berterusan sepanjang masa. Ataupun ada certain sakit yang waktu tidur sahaja. Bila kita tidur ataupun waktu bermain, waktu tu kita rasa sakit. Okey. Ataupun adakah waktu tu dia mengganggu makan atau tidur, yang semua itulah sebab dari semua soalan ini akan bagi clue kepada doktor tersebut sama ada gigi tersebut masih boleh diselamatkan ataupun gigi tersebut masih hidup ataupun perlukan rawatan yang untuk mematikan saraf gigi tu ataupun cabutan. Okey, itu dari segi Okey. sakit lah. Okey, Tapi faham. Okey, kalau just untuk bagi panduan kepada doktor tersebut sahaja. Dia bukannya bila kita dapat tahu simptom dia macam ni, dia confirm rawatan dia macam ni, tak. Dia lebih kepada bagi clue pada doktor tu, tapi seterusnya masih perlu kita lihat sendiri gigi tu dekat dalam mulut dan juga mungkin kadang-kadang perlukan X-ray untuk bantuan diagnosis. okey, doktor. Kalau berdasarkan okey, faham. Okey doktor, kalau berdasarkan clue-clue yang dibagi oleh pasien kan, contoh apa perawatan yang sesuai kalau yang boleh dibuat ni, kalau untuk cara untuk kita selamatkan lagi gigi kita? Okey. Untuk contoh-contoh rawatan yang boleh buat, sama ada kalau sekiranya gigi tu doktor sudah pasti yang masih hidup dan masih boleh selamatkan tanpa mematikan gigi tersebut, kita boleh buat tampalan kepada gigi tu. Okey. Dan sekiranya tampalan tersebut terlalu besar dan kemungkinan untuk tampalan di gigi tersebut pecah atau tertanggal semula disebabkan kawasan yang kita tampal tu pada keadaan yang mana dia high load stress, yang mana kawasan tu adalah kawasan yang kita guna untuk gigit makanan. Kebiasaannya kawasan tu ada chances untuk pecah yang sangat tinggi. Untuk gigi yang macam tu kita boleh buat crown ataupun onlay untuk gigi tu. Crown ni adalah sejenis rawatan yang mana kita sarungkan gigi tu, gantikan dia dengan seramik ataupun dengan besi, dan biasanya kadang-kadang ada juga yang besi bercampur dengan seramik. Untuk rawatan onlay, dia hampir sama dengan tampalan, cumanya bahan tampalan tersebut kita gantikan dengan seramik. Dia
tidak perlu kita sarungkan gigi tu secara sepenuhnya. Cukup untuk kita gantikan bahan tampalan tu kepada seramik sahaja. Yang untuk rawatan ni boleh bertanya kepada doktor yang merawat sama ada dia boleh buat ataupun tak. Okey. Dan sekiranya gigi tersebut kita rasa dia tak boleh untuk tampal, kita akan sarankan untuk buat rawatan akar sebelum kita buat cabutan. Kenapa kita perlu buat rawatan akar ni? Sebab yang pertama sekali, kita perlukan fungsi gigi itu serta-merta. Yang mana gigi tersebut kalau kita cabut mungkin akan menyebabkan apa kita panggil estetik ataupun kecantikan terus terjejas, satu. Ataupun fungsi untuk makan terus terjejas, pesakit tidak boleh terus makan. Jadi kita perlu buat rawatan akar ni untuk terus mengembalikan semula dia punya fungsi. Yang mana kita tak perlu cabut gigi tu. Okay. Dan juga rawatan akar ni dia punya kelebihan dia boleh mengekalkan ketebalan dan ketinggian tulang rahang. Supaya kita tak nak kalau kita cabut gigi tu, dia punya ketinggian dan ketebalan rahang tu akan berkurangan. Dan kalau certain orang dia akan menyebabkan raut wajah dia nampak lebih tua daripada dia punya umur sebenar dia. Itu dari segi dia punya kecantikan dia, daripada dia punya rupa paras dia lah. Okay. Dan kemudian akhir sekali baru kita, kalau sekiranya jenis-jenis rawatan ni kita tak berjaya, baru kita akan proceed untuk buat cabutan. Maksudnya sebelum proses cabutan tu akan ada lagi proses-proses lain, bukan proses lagi, kiranya macam rawatan-rawatan lain yang boleh dilakukan sebelum kita cabut gigi lah kan. Kan doktor? Kita kalau boleh tak naklah nak cabut terus kan, nak selamatkan lagi. Ya betul, sebab kita lepas kita dah cabut gigi, bila kita nak gantikan gigi tu, confirm takkan rasa sama punya dengan gigi yang asli, dengan gigi palsu. Okay, saya ada satu soalan lah. Saya ada dapat banyak soalan mengenai gigi belakang. Ada yang tanya, contoh dia mengadu selalu sakit gigi kat bahagian belakang, tapi sakit dia on off. So itu kategori kena cabut juga ataupun boleh diselamatkan lagi doktor? Okay, untuk sakit on off ini biasanya dia sakit yang kita perlukan lebih investigation. Kita kena tengok sama ada yang pertama sekali adakah gigi tu dia berlubang ataupun tidak. Yang kedua kita kena tengok gigi tersebut adalah gigi bongsu. Kita kena lihat ada lagi kalau sekiranya gigi bongsu tu dia tumbuh sengit ataupun orang kata tumbuh tidur ataupun terbaring macam ni dengan gigi yang sebelah dia. Okey. Lepas tu sekiranya kalau gigi tersebut normal, cuma dia boleh ditampal dan tak ada masalah kalau kita tampal, kita boleh proceed kepada tampalan. Dan sekiranya kalau doktor tersebut dia 50-50 kepada decision untuk boleh tampal ataupun tidak, itu yang biasanya kita akan lihat doktor tersebut akan buat tampalan sementara. Yang mana tampalan sementara ni kita akan letakkan ubat untuk meredakan kesakitan dan juga meredakan keradangan pada tisu palpa. Yang mana tisu palpa ni sebenarnya tisu lembut dan dia berada di dalam gigi. Dan seperti yang kita boleh lihat dalam ni lapisan gigi yang mana di dalamnya tengah-tengah ini adalah lapisan palpa. Yang struktur di dalam ni adalah lembut dan dia boleh membengkak. Bila dia membengkak dan kawasan keadaan keliling dia adalah rigid dan tidak boleh bergerak, maksudnya dia tak cukup ruang dan itu yang sebenarnya kadang-kadang menyebabkan kesakitan yang teramat sebab dia lebih kepada
palpa tu membengkak dan dia cuba untuk menolak gigi tu. Besar, okey. Okey, sekiranya kalau gigi bongsu tersebut perlu dicabut dan dia dalam keadaan terbaring, kemungkinan besar rawatan yang diperlukan adalah cabutan secara surgery, yang mana kita perlu memotong gusi ataupun bersama dengan memotong sedikit tulang di belakang gigi itu untuk membawa dia keluar. Dan sekiranya gigi bongsu tersebut berjaya diselamatkan dengan tampalan, maka Mhm. gigi tidak perlu dicabut dan masih boleh digunakan. Okay, doktor, saya nak tanya, tampalan, kan doktor cakap tadi tampalan sementara. Tampalan sementara ni boleh bertahan berapa lama Dia memang akan boleh tercabut ke? Okey, seperti yang kita dengar dan istilah dia juga adalah tampalan sementara, karakteristik dia sendiri dan tujuan dia adalah sementara. Yang bermakna tampalan tersebut selepas beberapa ketika kita perlu menggantikan tampalan tersebut, dan tampalan ini kadang-kadang boleh bertahan lebih daripada setahun bergantung kepada saiz dan kawasan mana yang kita letakkan tampalan sementara tu. Yang mana walaupun dia masih boleh bertahan dekat dalam mulut, tetapi kita akan nampak permukaan dia makin lama akan haus dan dia lebih cepat haus berbanding dengan gigi kekal. Dan sekiranya tampalan yang sudah haus kita tidak gantikan, ini akan menyebabkan permukaan tersebut kasar dan senang untuk makanan melekat, yang mana akan menyebabkan caries lagi senang berlaku di kawasan tersebut. Okay, dan kebiasaannya tampalan sementara ni kita letak dan akan minta untuk tukar sama ada dalam tempoh 2 hingga ke 6 minggu bergantung kepada situasi. Dan biasanya tak lebih daripada 6 minggu. Tapi tampalan sementara doktor cakap tadi boleh bertahan selama tahun pun, saya rasa kira lama jugalah tu kan. Doktor, kita dah nak sampai ke penghujung. Doktor boleh bagi tips sikit tak? Macam mana kalau untuk kita kurangkan rasa sakit gigi tu, boleh bagi tips sikit tak? Nak buat apa? Apa yang boleh kita buat lah kalau kita duduk kat rumah, tak datang klinik. Okey. Sekiranya sakit tersebut tidaklah terlalu kuat, yang perkara pertama sekali yang kita perlu buat adalah berus gigi. Sebab selalunya apabila ada makanan yang tersangkut pada lubang di gigi, itu yang akan menyebabkan sakit gigi. Sebabnya makanan tersebut menyebabkan ada tekanan pada permukaan gigi yang berlubang tersebut. Dan kadang-kala dia menyebabkan gigi itu renggang daripada satu sama lain, yang itu yang menyebabkan dia sakit. Dan kadang-kadang bila makanan tersebut menyebabkan bakteria aktif di kawasan tu, dan toksin daripada bakteria tersebut menyebabkan gigi itu sakit jugalah. So perkara pertama sekali, berus gigi. Kemudian boleh menggunakan floss untuk membersihkan celah-celah gigi bagi memastikan semua makanan yang melekat tu dia keluar, dan sekiranya gigi tersebut dia tidaklah terlalu sakit, sekiranya lepas dah keluarkan semua makanan, dia akan serta-merta hilang sakit tu. Dan sekiranya sakit tersebut masih tidak hilang, boleh mula dengan ubat paracetamol dahulu. Dan biasanya memang ubat tersebut kena makan selepas makan. Elakkan makan Buat ubat paracetamol biasa pun boleh lah doktor ya. Macam mana? Paracetamol yang jual dekat rest-rest pun boleh juga lah. Cumanya Okay, paracetamol faham. adalah ubat yang paling selamat dan efektif. Dos dia adalah pada yang rendah, dan juga dia dalam tempoh 24 jam dia sudah keluar daripada sistem badan kita lah. Cumanya dia tidaklah sekuat ubat tahan sakit yang lain.
Kalau untuk bengkak pula macam mana doktor? Kalau ada Kalau bengkak, untuk kalau ada nanah. Kalau untuk bengkak dan nanah, perkara pertama sekali semestinya kena bersihkan kawasan gigi dan kemudian serta-merta Mhm. buat appointment dengan doktor. Sebab untuk bengkak dan nanah mungkin perlukan antibiotik ataupun perlukan cucian secara profesional daripada doktor. Sebab ada kemungkinan makanan tersebut sudah masuk dekat dalam kawasan gusi yang mana kawasan gusi tersebut pesakit tak boleh nak bersihkan dengan sendirinya. Dan untuk Okey, rawatan nanah faham. ada rawatan yang mana kita boleh keluarkan nanah tu dari dengan cara kita potong sedikit kawasan bengkak untuk keluarkan nanah secara manual lah. Dan daripada selepas nanah tu sudah keluar, dia dah kurang pressure dekat gigi tu dan itu akan serta-merta akan hilangkan sakit dia. Tapi kemudian selepas tu masih perlukan buat rawatan dekat gigi tu. Okey, itu dia. Itu dia topik kita hari ini, tampal tayak atau ganti tayak. Okey, so apa-apa pun, basically apa-apa pun kesimpulannya semua kita perlu jaga kesihatan. Kita perlu jaga kebersihan gigi, kena gosok gigi, kena floss. Lepas tu kalau sakit sangat, kenalah kalau dah ada sampai ada bengkak, dah ada nanah, kenalah jumpa doktor. Okey? So, itu saja doktor hari ini. Terima kasih doktor kerana bersama kita dalam Tanya Netis. Okey, sama-sama. Ada Okey apa-apa soalan doktor. lagi ke? Jumpa lagi nanti esok, jangan lupa hari esok. Oh tak ada dah, sorry. Okey. Okey, untuk anda semua jangan lupa hari esok bersama doktor lain pula. Tajuk yang lain. Kita jumpa hari esok pada waktu yang sama. Pukul 1, jangan lupa. Terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Terima Jumpa kasih Ayu. lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.